Dengan mata mangsa mereka ini dikorek dan disumbatkan dengan bawang dan beberapa jenis buah-buahan. Sama juga dengan mulut mereka. Hello guys, welcome back to my channel. So, hi guys. Hari ini saya ada satu kisah yang ingin dikongsikan berdasarkan kisah benar mengenai tentang sepasang suami istri yang digelar sebagai kanibal. Bagi kamu yang suka menonton movie thriller yang berkaitan dengan pembunuhan bersiri ini, mesti kamu pernah tengok ada satu movie yang bertajuk Hannibal Lecter, di mana pembunuhnya ini membunuh mangsa-mangsanya kemudian menjadikan mangsa-mangsanya itu sebagai santapan dan menu makanan. Dan you know guys, bukan sekadar di dunia filem sahaja berlaku kejadian seperti itu. Di dunia nyata juga pernah terjadi di dalam sejarah manusia. Seperti yang berlaku di negara Rusia, sepasang suami istri ini terbukti bersalah di atas tuduhan pembunuhan dan menjadikan mangsa mereka ini sebagai makanan mereka. So, sebelum saya lanjutkan kisah ini, mari kita sama-sama tengok biografi tentang pasangan kanibal ini. Check this out. Pasangan suami istri ini berasal daripada negara Rusia, Dmitry Bekshiv dan istrinya yaitu Natalia Bekshiva. Dmitry ini dilahirkan pada 28 Januari 1982, manakala istrinya Natalia dilahirkan pada 25 Januari 1975. Natalia bekerja sebagai jururawat di sebuah sekolah tentera iaitu di Krasnodar Higher Military Aviation. Manakala suaminya Dmitry ini bekerja sebagai pekerja di salah sebuah apartmen. Pasangan ini juga lebih dikenali sebagai The Krasnodar Cannibals atau The Family of Cannibals. Di sebalik gelaran mereka ini, mereka telah pun membunuh seramai 30 orang dan mangsa-mangsa mereka ini dijadikan makanan harian mereka. Pasangan ini bukan sahaja membunuh dan memakan mangsa mereka, tetapi mereka menjadikan daging-daging manusia ini sebagai jualan mereka selama hampir 20 tahun. Dan selama 20 tahun itu tidak ada sesiapa pun yang mengesan perbuatan mereka berdua ini, guys. Kamu boleh bayangkan, kamu ada jiran, and then jiran kamu tu adalah seorang yang pemakan daging manusia. Kemudian daging yang kamu beli daripada dorang tu juga adalah daripada hasil pembunuhan yang diorang buat. I can't imagine, guys. Dan sekarang guys, kita akan tengok pembunuhan yang dilakukan oleh pasangan kanibal ini. Check this out. Pasangan ini membunuh dan menyembunyikan telefon-telefon bimbit milik mangsa mereka, dan kebanyakan cara membunuh mereka ini dipelajari daripada YouTube. Oleh kerana daging-daging yang terlalu banyak sehingga tidak muat dorang punya peti sejuk itu, guys, dorang bagi daging itu kepada tentera-tentera dengan mengatakan bahawa daging tersebut adalah daging babi. Itu baru permulaannya, guys. Menurut The Daily Mail, Natalia akan menyencang daging-daging mangsa-mangsa mereka, kemudian menjual ke kedai-kedai daging dengan menipu kononnya dia memiliki sebuah ladang menternak khinzir. Jadi selama bertahun-tahun lah, guys, daging-daging itu dibekalkan untuk tujuan bisnes mereka berdua, guys. Kau bayangkan betapa bijaknya laki bini ni mau menghapuskan bukti
dengan cara menjual daging manusia, dan kalau tidak habis, selebihnya jadi makanan diorang. Selain menjual daging, Natalia juga akan membuat pai daging, kemudian menjualnya kepada jiran-jirannya, dan seterusnya menjadi pembekal kepada sebuah kafe, yaitu di Vitali Yakubenko. Dan menurut pemilik kafe ini guys, dia sebenarnya tidak menyangka bahawa selama ni si Natalia ni banyak bertanya dari dia, macam mana dia boleh dapat daging-daging tu, dari mana dia dapat pembekal tu. Dan akhirnya si Natalia ini menawarkan daging-daging yang segar, dan rupa-rupanya daging-daging yang dibekalkan oleh si Natalia ini adalah daripada daging-daging manusia, iaitu mangsa-mangsa yang telah pun dibunuh oleh si Natalia ini tadi. Apa yang lebih menarik guys, selain daripada menjual daging, menjual pai daging, dorang laki bini ini juga suka menghias secara kreatif kepala-kepala mangsa mereka ini dengan sayur-sayur dan menjadikannya lebih menarik, ala-ala macam makanan pengantin, iaitu ketika makan beradab tu ada kan makanan yang dihias-hias. Dorang buat macam gitu guys. Dorang hias kepala mangsa ni dengan mata mangsa mereka ini dikorek dan disumbatkan dengan bawang dan beberapa jenis buah-buahan. Sama juga dengan mulut mereka disumbat dengan sayur-sayuran guys. Kamu boleh imagine kah? Terlampau kreatif bah otak dorang dua ni. Sampaikan kepala mangsa dorang tu pun dorang boleh hias macam begitu. Dorang gantikan biji mata tu dengan buah-buahan. Dorang sumbat mulut mangsa tu dengan sayur-sayur. Jadi nampak macam cantik lah dorang punya presentation makanan tu kan? Pasangan kanibal ini juga dikatakan pasangan yang berhati keras dan boleh diumpamakan sebagai pembunuh bersiri di dalam filem The Texas Chainsaw Massacre, dengan rumah yang tunggang langgang dan bersepah. Apabila polis masuk dalam rumah dorang tu, polis tu sendiri pun rasa takut guys. Suasana rumah dorang tu sangat mengerikan, dengan keadaan yang banyak sampah, dengan keadaan barang-barang bersepah sana sini, dan ditambah pula peti sejuk dorang tu penuh dengan daging-daging manusia. Bukan itu sahaja guys, polis juga mendapati ada sebuah beg, dan isi di dalam beg itu adalah kulit manusia, dan dianggarkan kulit tersebut milik kepada 19 orang mangsa laki bini ini tadi. Oh my god. Terus saya rasa macam mau muntah ni. Terus saya rasa macam saya boleh imagine tau, bila polis tu selongkar dan then buka beg satu-satu, nampak Allahu Akbar. Dan apa yang lebih menarik, apabila dorang menyimpan beberapa bahagian tubuh mangsa ni dan organ-organ mangsa ini di dalam balang kaca dan dijadikan jeruk, bila ditanya alasan dorang, itu adalah trofi untuk kenang-kenangan mereka. What? Seriously? Kau masih ada rasa macam mau menyimpan itu benda semata-mata kau mau anggap benda tu adalah satu kenang-kenangan untuk dorang dua? Apa ini? Dan dikatakan mangsa terakhir mereka adalah seorang pelayan restoran, iaitu Elena Vashrusheva, yang berumur 35 tahun pada ketika itu, dan dia dikatakan dibunuh oleh si Natalia ketika mereka bertengkar. Macam ni cerita dia guys. Dia suruh laki dia ni, si Dimitri ni tadi, pergi umpan yang pelayan restoran ni tadi, datang pergi rumah dorang untuk minum sama-sama. Dan masa minum-minum itulah terjadinya pertengkaran antara si Natalia dengan si Elena ni tadi. Sebab walaupun si Natalia ni tadi suruh si Dimitri ni mengumpan mangsa dia, tapi dalam masa yang sama dia memiliki sifat cemburu yang terlalu kuat guys. Ketika mereka ni sedang bertengkar, masa itulah si Natalia mengambil peluang dia guys, dengan menikam si Elena sebelum memotong-motong badan si Elena tadi. Oh my god, what the hell kan? Banyak-banyak benda, kenapa juga saya tidak boleh bayangkan sebab saya muntah-muntah guys. Sekarang kita akan tengok macam mana cara laki bini ni mengumpan mangsa-mangsa mereka. Check this out.
polis Rusia, pasangan kanibal ini menggunakan gabungan ether dan sejenis dadah Rusia yang nama Corvalol, di mana bahan utamanya adalah hinobarbital dengan tujuan melemahkan mangsa. Ada juga beberapa sumber mengatakan bahawa pasangan ini menggunakan platform dating online chat sebagai cara mengumpan mangsa mereka. So, kamu sekarang faham kan betapa bahayanya dating online ni? Walaupun muka orang warga negara, tapi bahayanya dating online ni guys. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku selepas kita jumpa dengan orang tu. Dimitri ni akan membawa mangsa-mangsanya balik ke rumah dan di sanalah dia memulakan aktiviti memotong, melapah segala macam. Kemudian daging-daging tersebut dimasukkannya ke dalam peti sejuk yang ada di rumahnya. Seorang lelaki hampir menjadi mangsa pasangan kanibal ini, namun berjaya melepaskan diri. Sergei Labinstev menceritakan dia ni pernah bergaduh dengan si Dimitri ketika si Natalia ini mengajak dia untuk datang ke rumah. Dan pada ketika itu kebetulan si Dimitri ini ada di rumah mereka pada Ogos 2017. Dan masa itulah bergaduhlah dorang dua ni, bergaduh-bergaduh mulut sehingga kan si Dimitri ini berani menyerang si Sergei ni tadi. Macam mana mau sebut nama dia? Sergei. Kemudian si Dimitri ini menuduh dia ni mau menggoda istrinya si Natalia. Dan disebabkan dia pun malas mau bergaduh, dia pun keluar daripada rumah tersebut. Beberapa minggu kemudian dia terkejut melihat berita tentang pasangan kanibal ini. Nasibnya baik masa tu guys sebab sempat melarikan diri. Kalau tidak, confirm lah dia jadi pai daging kepada pasangan kanibal. Dan sekarang guys kita akan tengok penangkapan pasangan kanibal ini dan pengakuan pembunuhan yang telah pun mereka lakukan. Check this. Kawan si Dimitri ini tadi terjumpa telefon bimbit si Dimitri. Jadi masa tu dia pun buka lah apa yang ada di dalam telefon tu, siapa punya telefon kan. Waktu dia buka itulah dia nampak gambar-gambar di mana mereka membunuh mangsa-mangsa mereka. Dan kemudian ada satu gambar tu dia nampak si Dimitri sedang memegang tangan manusia yang telah pun dipotong. Pada awalnya pasangan ini tidak mahu mengaku bersalah sehinggalah pihak polis menunjukkan telefon bimbit milik si Dimitri dan beberapa keping gambar sebagai bukti yang dijumpai oleh mereka. Natalia dan suaminya akhirnya mengaku melakukan pembunuhan sekurang-kurangnya 30 orang selama 18 tahun. Dan sebenarnya jumlah itu tidak seberapa, kemungkinan lebih daripada itu. Yalah 18 tahun tu mustahil lah 30 orang saya ada bunuh kan. Mesti ramai. Cuma ialah pasangan ni tak sudah kira, malah sudah dorang mau mengira, yang penting dorang ada hasil. Natalia akhirnya mengaku dia mengumpan dan membunuh mangsa-mangsanya ini yang kebanyakannya terdiri daripada pelayan bar dan pelacur. Dan menurut laporan The Sun, si Dimitri dengan si Natalia ini ditempatkan di sel penjara yang berbeza. Kemudian Natalia menjalani pemeriksaan otak dan keputusannya dia didapati tidak gila. Ada juga yang mengatakan bahawa emosi si Natalia ini terganggu apabila dia dipenjarakan bersama banduan-banduan lain. Kerana masa dia dalam penjara tu, banduan-banduan yang satu sel dengan dia ni banyak tanya macam mana rasa daging manusia, macam mana bunuh manusia, macam-macam lagi, sehinggalah emosi si Natalia ini terganggu. Dia sering menjerit-jerit dan akhirnya dia diasingkan. Dimitri pula dikatakan mengalami gangguan emosi kerana tidak dapat bersama dengan isterinya si Natalia. Seorang peguam yang dilantik untuk pasangan ini berkata, kononnya si Dimitri bagi tahu dia si Natalia ini bukan sahaja isterinya, malah sebagai seorang ibu kepada si Dimitri. Masa itu juga si Dimitri merayu untuk dipenjarakan satu sel dengan isteri dia ni. Malangnya rayuannya ditolak. Dan ketika berita tentang pasangan ini mula tersebar, jiran-jirannya ini terkejut ya guys. Dan mereka juga tidak menyangka bahawa pasangan laki bini ini adalah
umpama seperti syaitan yang bertopengkan manusia. Dan ya, begitulah kisah tentang pasangan kanibal ini. Kamu boleh bayangkan kah macam mana kejadian dia masa tu, macam mana dia boleh dapat idea untuk bunuh manusia dan makan, kemudian menjual dan kemudian menjadikan daging manusia itu sebagai inti pie dia. I can't imagine. Dan masa cerita ni pun saya rasa macam saya geli-geli juga sebenarnya. Tapi yalah, ini adalah cerita yang boleh kita ambil sebagai pengajaran untuk kita di masa hadapan, agar kita tidak mengikuti nafsu amarah kita. Jadi bila kita ikut nafsu, itulah jadi dia sanggup makan orang. Kalau sekadar makan kawan tu biasalah, tapi kalau sudah makan orang itu sangat luar biasa. So ya guys, sekiranya anda mempunyai kisah yang ingin dikongsikan, bolehlah anda email saya ke nurulsyafinasjumadi92@gmail.com. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan update terbaru daripada saya. Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Thank you guys. Bye.